Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2022 ini telah menjadi satu sejarah bagi kita sebagai umat Islam di Malaysia apabila tarikh 1 Syawal 1443 Hijrah jatuh pada 2 Mei 2022 dan bukannya pada 3 Mei 2022 seperti yang tertera di dalam takwim. Jadi, bagaimanakah perkara ini boleh berlaku sebenarnya? Okey, sebelum kita pergi lebih mendalam berkenaan dengan isu ini, kita perlu memahami terlebih dahulu berkenaan dengan asas penentuan awal bulan hijrah bagi umat Islam. Okey, umat Islam menggunakan kalendar qamari iaitu bulan yang menjadikan fasa-fasa bulan sebagai rujukan utama bagi kalendar Islam. Oleh itu, penentuan awal bulan hijrah dilakukan dengan melakukan cerapan anak bulan pada hari ke-29 bagi setiap bulan. Sekiranya anak bulan kelihatan pada hari cerapan, maka keesokan harinya akan menjadi satu hari bulan untuk bulan berikutnya. Akan tetapi sekiranya pada hari cerapan anak bulan tidak kelihatan, maka pada keesokan harinya akan menjadi 30 hari bulan bagi bulan yang sedia ada. Sebagai contohnya, pada hari ke-29 Syakban, umat Islam melakukan cerapan anak bulan di ufuk barat. Sekiranya pada hari cerapan tersebut umat Islam dapat melihat anak bulan, maka pada keesokan harinya akan menjadi 1 Ramadan. Akan tetapi sekiranya pada hari cerapan tersebut anak bulan tidak kelihatan, maka pada keesokan harinya akan menjadi 30 Syakban. Seterusnya kita masuk kepada pengenalan kriteria Imkanur Ru'yah KIR. Okey, bagi penentuan awal bulan hijrah di Malaysia, kita menggunakan kaedah Imkanur Ru'yah, iaitu kemungkinan kebolehnampakan anak bulan. Kaedah ini terdiri daripada dua perkara, iaitu ru'yah, cerapan, dan hisab, kiraan. Ru'yah merupakan kaedah utama yang digunakan di Malaysia, yang mana kaedah ini sama seperti yang saya terangkan sebelum ini, iaitu cerapan anak bulan dilakukan pada hari ke-29 bagi setiap bulan. Walau bagaimanapun, kadang-kala anak bulan di Malaysia tidak dapat dilihat disebabkan oleh faktor cuaca seperti awan yang tebal. Sekiranya berlaku halangan seperti ini, maka kaedah yang berikutnya iaitu hisab akan digunakan. Kaedah ini mempunyai beberapa kriteria yang dipanggil sebagai kriteria Imkanur Ru'yah. Kriteria Imkanur Ru'yah yang ditetapkan adalah ketika matahari terbenam pada hari ke-29 ataupun pada hari cerapan, anak bulan boleh kelihatan apabila berada pada kedudukan tidak kurang daripada 3 darjah altitude, iaitu ketinggian anak bulan daripada ufuk, dan 6.4 darjah sudut elongasi, iaitu jarak lengkung bulan ke matahari. Kriteria ini ditentukan berdasarkan kepada keadaan minimum anak bulan boleh kelihatan berdasarkan kepada data-data pencerapan yang lepas. Kemudian kita lihat kepada data anak bulan Syawal 1443 Hijrah. Di Malaysia, data anak bulan dari Tanjung Cincin Langkawi dijadikan sebagai rujukan. Ini kerana bagi negara kita, Tanjung Cincin Langkawi merupakan lokasi yang paling barat dan lokasi yang terakhir matahari terbenam di langit Malaysia. Data anak bulan Syawal 1443 Hijrah di Tanjung Cincin pada hari cerapan iaitu 29 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan dengan 1 Mei 2022 yang lalu menunjukkan bahawa altitude bulan berkedudukan pada 5 darjah 27 minit dari ufuk dan 5 darjah 57 minit sudut elongasi bulan ke matahari. Ini menunjukkan bahawa data tersebut tidak memenuhi kriteria Imkanur Ru'yah, iaitu anak bulan dikira boleh kelihatan sekiranya berada pada kedudukan tidak kurang daripada 3 darjah altitude dari ufuk dan 6.4 darjah sudut elongasi bulan ke matahari. Disebabkan inilah 1 Syawal 1443 Hijrah yang tertera pada takwim jatuh pada 3 Mei 2022. Walau bagaimanapun, anak bulan tidak mustahil untuk kelihatan sekiranya langit berada dalam keadaan yang baik ketika hari cerapan. Jadi, bagaimanakah hari raya boleh jatuh pada 2 Mei 2022? Okey, setelah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong
Penyimpang Maha Besar Raja-Raja telah mengumumkan bahawa tarikh 1 Syawal 1443 Hijrah jatuh pada 2 Mei 2022. Perubahan tarikh ini berlaku apabila daripada 29 lokasi cerapan anak bulan di Malaysia, salah satu lokasi iaitu Labuan telah melaporkan bahawa anak bulan kelihatan. Jadi, apabila anak bulan kelihatan melalui ru'yah, maka kriteria imkanul ru'yah diketepikan. Walaupun kriteria imkanul ru'yah menunjukkan bahawa anak bulan dianggap tidak boleh kelihatan. Hal ini kerana di Malaysia kita masih mengutamakan ru'yah berbanding dengan hisab. Kesimpulannya, untuk penentuan awal bulan hijrah di Malaysia, ru'yah merupakan kaedah utama yang digunakan dan disokong oleh kaedah hisab. Kriteria imkanul ru'yah yang ditentukan adalah berdasarkan kepada data-data pencerapan yang lepas yang dilakukan oleh pakar-pakar falak. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia, hormatilah proses penentuan awal bulan hijrah yang dilakukan di negara kita. Dan tidak perlulah kita untuk mempertikai keabsahan pakar-pakar falak di negara kita. Akhir sekali, apapun keputusan berkenaan dengan penentuan awal bulan hijrah pada masa yang akan datang, ikutlah keputusan yang diumumkan oleh Penyimpang Maha Besar Raja-Raja hasil perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Akhir kata daripada saya, majulah falak untuk negara.